Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita berkesempatan sekali lagi bersama-sama dalam pembelajaran online ni. Jadi tajuk hari ini ialah bidang sirah, bertajuk pembukaan Kota Mekah. Jadi pembukaan Kota Mekah ni maksudnya ialah lebih kepada pembebasan Kota Mekah daripada ajaran jahiliah, ataupun pembebasan Kota Mekah daripada berhala. Pada masa itu Kaabah dikelilingi berhala dan menjadi pusat ibadat bagi orang yang menyembah berhala. Jadi pembukaan Kota Mekah ni bermaksud pembebasan Kota Mekah daripada kekafiran dan juga pembebasan Kaabah daripada berhala. Jadi kita kena tahulah apa sebabnya Nabi datang ke Mekah. Okay, boleh lihat gambar Kaabah tu, buku surat 142, buku teks Pendidikan Islam tahun 6. Okey, boleh tengok nota tu. Pembukaan Kota Mekah atau dikenali sebagai Fathu Mekah ialah peristiwa penting pembebasan Kota Mekah daripada pengaruh amalan dan cengkaman jahiliah, seperti yang saya sebut tadi. Okey, kita lihat terus latar belakang pembukaan Kota Mekah. Kita nak tahu apakah peristiwa yang sebelum berlakunya pembukaan Kota Mekah. Kita kena tahu kenapa Nabi datang ke Kota Mekah. Sedangkan pada tahun ke-6 Hijrah Nabi pernah datang ke Kota Mekah tapi telah dihalang. Nabi datang untuk menunaikan umrah tapi telah dihalang, sehingga Nabi buat perjanjian dengan orang musyrikin dan dinamakan perjanjian tersebut ialah perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun itu Nabi tidak dapat masuk menunaikan umrah, tapi Nabi boleh datang pada tahun-tahun berikutnya. Dan perjanjian Hudaybiyah juga adalah satu perjanjian bertulis yang menyatakan bahawa mereka, kedua-dua pihak adalah melakukan gencatan senjata. Maksud mereka, kedua-dua pihak tidak boleh berperang selama 10 tahun. Itu adalah sebagaimana kita dah belajar sebelum ni, adalah tentang perjanjian Hudaybiyah. Okay, jadi kita baca sikit ya. Latar belakang pembukaan Kota Mekah. Pihak musyrikin Quraisy di Mekah telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah yang dipersetujui mereka. Mereka telah membantu sekutu mereka iaitu Bani Bikr memerangi kabilah Khuza'ah yang mengikat janji setia dengan pihak muslimin. Mengikut perjanjian Hudaybiyah, pihak musyrikin Quraisy dan pihak muslimin bebas membuat perjanjian dengan mana-mana pihak dan berlakunya gencatan senjata selama 10 tahun. Apabila Nabi Muhammad SAW mendapat berita ini, baginda memerintahkan kaum muslimin agar membuat persiapan untuk berangkat ke Mekah bersama-sama dengan Nabi. Baginda merahsiakan tujuan dan pergerakan mereka daripada pihak musyrikin Quraisy. Nabi melantik Kulsum bin Husain menjadi pengganti baginda di Madinah. Jadi kita nampak di sini, kita dah baca tadi, pihak musyrikin telah pun melanggar perjanjian Hudaybiyah, iaitu mereka telah berperang, sedangkan mereka telah berjanji untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Maknanya mereka tidak boleh berperang selama 10 tahun. Tetapi kaum musyrikin Mekah telah mungkir janji. Itu sebab Nabi datang secara rahsia untuk berperang sebenarnya dengan kaum musyrikin. Okey, seterusnya muka surat seterusnya, tajuk seterusnya peristiwa pembukaan Kota Mekah. Okay, kita baca dulu. Pertama, pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan kaum muslimin berangkat menuju ke Mekah. Bilangan mereka adalah seramai 10,000 orang.
Kita boleh tengok gambar situ. Kedua, setibanya di Maruz Zohran, baginda memerintahkan kaum muslimin supaya membina khemah dan menyalakan obor api sebanyak yang mungkin. Tindakan ini menjadikan musyrikin Quraisy berasa gerun kerana menyangka bilangan mereka yang ramai. Seterusnya ketiga, setibanya di Zutuwa, Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kaum muslimin supaya masuk ke Mekah melalui jalan yang berbeza. Tujuannya untuk melemahkan kesatuan dan kekuatan musyrikin Quraisy di Mekah. Baginda juga mengingatkan mereka agar tidak memerangi musyrikin Quraisy kecuali apabila diserang. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid telah diserang tetapi akhirnya dapat masuk ke kota Mekah. Okay, kita lihat di situ peta dia. Okay, kemudian terus keempat, dari Zutuwa baginda masuk ke kota Mekah dengan menunggang unta dan menundukkan kepala tanda merendah diri kepada Allah serta bersyukur atas nikmat kemenangan umat Islam membuka kota Mekah. Baginda memberikan jaminan keselamatan kepada penduduk Mekah yang masuk ke rumah masing-masing, ke Masjidil Haram atau ke rumah Abu Sufyan. Jaminan keselamatan ini menyebabkan penduduk Mekah memilih keamanan daripada berperang dengan kaum muslimin. Maknanya pada sini Nabi telah memberikan jaminan keselamatan. Maksudnya mereka tak akan diperangi. Mereka tak akan diperangi. Penduduk Mekah tidak akan diperangi jika mereka duduk di rumah masing-masing ataupun duduk di Masjidil Haram, iaitu Kaabah lah, atau ke rumah Abu Sufyan. Jadi orang musyrikin Mekah masing-masing tidak keluar, duduk di rumah, dan mereka tidak berperang dengan kaum muslimin. Jadi mereka memilih untuk tidak berperang dengan orang Islam, dan akhirnya Nabi dapat masuk ke Mekah dengan aman. Kelima, Apabila tiba di Baitullah, baginda melakukan tawaf dan memusnahkan 360 buah berhala yang ada di dalam dan sekeliling Kaabah. Selepas itu, baginda berucap di khalayak ramai tentang kebebasan dan kemaafan yang diberikan kepada musyrikin Quraisy atas kesilapan yang lalu. Akhirnya ramai dalam kalangan mereka bersetuju berbai'ah kepada Nabi Muhammad SAW serta berjanji taat setia kepada Allah dan Rasul. Ini apabila Nabi masuk ke dalam ke Mekah dan tiba di Baitullah, Nabi telah memusnahkan 360 buah berhala. Kemudian itu Nabi berucap tentang kebebasan kota Mekah daripada berhala dan jahiliah, dan Nabi maafkan perbuatan orang Quraisy kepada baginda yang di masa lalu. Pada masa lalu orang Quraisy, orang musyrikin cuba untuk membunuh Nabi, tapi Nabi maafkan, dan akhirnya ramai di kalangan mereka bersetuju berbai'ah. Berbai'ah maksudnya taat setia kepada Nabi Muhammad SAW dan berjanji taat setia. Boleh lihat info situ. Abu Sufyan ialah pemimpin Quraisy yang telah memeluk Islam.
Okey, itu adalah peristiwa di mana berlakunya pembebasan kota Mekah atau pembukaan kota Mekah. Maksudnya Nabi dapat balik ke kampung halamannya. Ada tempat di mana Nabi dilahirkan, tempat kaum Nabi iaitu kaum Quraisy. Jadi akhirnya berita gembiralah buat Nabi dapat pulang ke kampung halamannya. Sedangkan Nabi sebelum ini berhijrah kerana hendak dibunuh oleh orang Quraisy, orang musyrikin. Jadi kita lihat muka surat seterusnya, surat 146. Iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Okey, kita ambil iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah ni, pengajaran, iktibar atau pengajaran daripada peristiwa ini. Okey, saya tak baca dialog tu. Cuba lihat saja tulisan yang berwarna merah. Okey, iktibar yang pertama, membuat perancangan dengan teliti sebelum melakukan sesuatu dengan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Okey, ini dalam kehidupan kita, kita kena buat satu perancangan sebelum melakukan sesuatu. Kalau nak berjaya dalam pelajaran, kena ada perancangan, kena ada jadual, di mana waktu belajar, bila waktu belajar, bila waktu bermain, bila waktu mengurus diri. Jadi bila kita buat perancangan, insya-Allah kita boleh berjaya dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Perancangan yang dilakukan kalau tak dilaksanakan, ia hanya sekadar perancangan, sekadar angan-angan. Jadi kena laksanakan jadual yang kamu buat, jadual belajar di rumah, jadual untuk membuat kerja, kena ikut, barulah kamu akan berjaya. Ini iktibar pada Nabi. Sebab Nabi buat perancangan macam mana Nabi Muhammad SAW nak balik ke Mekah. Dia buat perancangan, dia buat perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian tu nampak seperti memihak kepada orang musyrikin Mekah, tapi sebenarnya perjanjian itu lebih memihak kepada Nabi Muhammad. Dan akhirnya mereka sendiri melanggar perjanjian tu, sebab Nabi tahu mereka akan melanggar perjanjian tu. Dan itulah peluang Nabi untuk menuntut janji, kerana mereka telah melanggar perjanjian itu. Okey, kemudian iktibar yang kedua, mencontohi akhlak baginda yang tawaduk dan sentiasa bersyukur. Baginda adalah seorang yang tawaduk. Orang tawaduk ni ialah orang yang merendah diri. Ketika Nabi masuk ke Madinah, masuk semula ke Mekah, Nabi merendahkan diri. Nabi tidak terlalu berbangga dapat menakluki kota Mekah semula, dan sentiasa bersyukur. Itulah akhlak yang disukai ramai. Kalau kita seorang yang rendah diri, seorang yang sentiasa bersyukur dengan apa yang ada, kita akan disukai ramai. Yang penting niat kita dalam hidup itu, niat kita, kalau niat kita ikhlas, insya-Allah ramai orang suka. Kalau kita mempunyai niat yang tidak baik, niat untuk habuan diri sendiri, mungkin orang boleh nampak dan orang mungkin tak suka. Okey, iktibar seterusnya, menjadi seorang yang pemaaf. Ini sangat sukarlah. Bila kita dianiaya, kita mesti hendak balas dendam. Itu kebiasaan sifat manusia lah. Tapi orang yang baik, insan yang baik, ialah insan yang pemaaf. Memang sukar untuk maafkan orang yang telah menganiaya kita, membuat cerita tentang kita, memang sukar. Tapi kemaafan itulah yang akan memberi kita ketenangan. Bila kita maafkan, kita nampak hikmah dia, kita nampak kebaikan perkara itu berlaku. Contohnya, jika seseorang burukkan kita,
Jadi kita nampak kelemahan kita. Bila nampak kelemahan kita, daripada situlah kita akan memperbaiki kelemahan kita. Kalau orang mungkinlah kalau orang tidak memburukkan kita, kita tidak tahu kelemahan kita. Bak kata bijak pandai, biarlah orang memburukkan aku dengan 1000 keburukan, kerana dengan 1000 keburukan itu aku dapat 1000 cara untuk memperbaiki kelemahan. Jadi kita maafkan je lah. Mungkin ada hikmahnya orang membuat kita seperti itu. Kita muhasabah diri. Okey, seterusnya kelima, tadi apa? Keempat, mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan. Sabar dalam kehidupan, sabar dalam kehidupan, contohnya sekarang kita mengalami masalah coronavirus, COVID-19. Jadi kita kena banyak bersabar, duduk di rumah. Kita pun tidak tahu sampai bila pandemik coronavirus ni, COVID-19 ni, sehingga bila kita tak tahu. Jadi kita sabar dengan ujian Allah, sabar dengan segala-galanya. Sebab orang yang sabar saja yang akan berjaya di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak sabar akan tenggelam dengan emosinya. Orang tidak sabar akan jatuh dengan emosinya sendiri. Jadi bila kita sabar, kita tidak marah, tidak mengamuk, InsyaAllah kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Yakinlah semua ujian itu datang daripada Allah. Kenapa Allah uji kita? Sebab Allah sayang kita. Okay, tengok rumusan. Pembukaan Kota Mekah berlaku dalam keadaan aman. Selepas peristiwa ini, agama Islam semakin berkembang luas. Maknanya tidak ada peperangan di situlah. Okey, itu saja tajuk hari ini, tentang pembukaan Kota Mekah. Kisah Nabi Muhammad, betapa bersyukurnya Nabi dapat kembali ke kampung halamannya setelah Nabi berhijrah dengan terpaksa. Dakwahnya tidak diterima. Berbagai cabaran, tentangan yang dihadapi oleh Nabi ketika berdakwah di Mekah. Okey, sekian, itu saja. Latihan akan diberikan kemudian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.